Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel saya. Saya nak ajar untuk video kali ni berkenaan supply and demand. Tapi sebelum tu saya bagi tahu briefly sikit lah. Career saya atau perjalanan saya dalam dunia trading ni mula berubah selepas saya dah start belajar supply and demand. Sebelum tu saya ada belajar teknik pelik-pelik macam teknik dewa, teknik 7 petala langit, teknik pelangi lah, macam-macam jenis teknik. Tapi teknik yang lain-lain tu semua fokus kepada cara nak buat duit melalui market. Tapi bila saya belajar supply and demand dengan Cikgu Mansur Safari, dia ajar saya sebab apa price bergerak, sebab apa price pergi dekat sini, macam mana berlakunya naik turun harga dekat dalam pasaran. So benda yang dia ajar tu benda tu logik, benda yang asas ekonomi. Jadi daripada kefahaman supply and demand yang Cikgu Mansur ajar kepada saya mula boleh nampak market ni nak pergi mana sebabkan saya melihat kepada harga, saya melihat kepada pricing. Ke mana price nak pergi, semuanya ada sebab. So hari ni saya akan share juga dengan korang. So jom kita belajar. Okay, so nota dekat sini bagi tahu apa itu supply and demand. Okay, so supply dan demand adalah faktor yang mempengaruhi. Okay, kejap saya tanda sikit-sikit. Okay, dia adalah faktor yang mempengaruhi harga sesuatu benda bergantung pada permintaan dan penawaran untuk sesuatu benda tu. So supply and demand ni maksud dia permintaan dan penawaran yang mengakibatkan perubahan sesuatu harga. Contoh macam face mask. Ramai orang nak guna face mask sekarang, tapi barang tu tak banyak, jadi menyebabkan harga tu naik. So nanti kita akan belajar. So dekat sini ada satu screenshot daripada salah satu slide saya daripada seminar Cardinal Base. So saya share lah dengan korang sikit. Okay, so kat sini kita belajar teori supply and demand. Okay, so ada 4 law of supply and demand. Yang pertama, the law of demand, iaitu semakin tinggi harga, semakin berkurang keinginan buyer. Okay, yang kedua, the law of supply. Okay, semakin tinggi harga, semakin banyak lambakan komoditi dekat dalam pasaran. Okay, so ada dua perkara yang menyebabkan lambakan ni. Nanti saya akan go further lah. Okay, so hukum yang ketiga adalah hubungan ataupun interaksi antara dua hukum. Kedua-dua hukum bertindak balas sesama yang lain untuk mencapai equilibrium selari dengan keadaan market. Okay, so nombor 4 adalah faktor luar ataupun external factor, perkara-perkara yang tak boleh kita halang. So keseimbangan kedua hukum ini boleh diganggu daripada faktor persekitaran seperti ekonomi semasa, geopolitik, ataupun macam kita ada sekarang krisis wabak ni semua. So benda ni akan mempengaruhi the law of demand, the law of supply dan hubungan antara dua hukum. Ketiga-tiga hukum yang awal tadi boleh diganggu disebabkan hukum yang keempat. Okay, so sekarang kita tengok the law of demand. So semakin tinggi harga, semakin berkurang keinginan buyer. Okay, so kita tengok dekat sini. So kalau korang tengok kat sini, barang sikit, harga mahal. Okay, so bila harga suatu benda tu mahal, orang akan hilang keinginan untuk beli. Okay, contoh kita bagi face mask lah. Okay, face mask, orang cakap mahal sangat lah, RM1. So dia akan turun lagi. Tapi sekali production tu dia dah buat keluar, pada awalnya mungkin lah costing dia banyak ni, tapi bila dia, bukan costing lah, maksudnya harga awal dia. So bila harga awal dia keluar macam ni, orang tak berminat nak membeli. Mungkin dia tak ada keperluan. Sebab apa? Demand ni dia adalah value based price. Okay, dia harga yang ditentukan oleh value. Okay, contoh harga emas RM1 dah lah boleh pakai sekali je. Contoh waktu zaman jerebu, bukan zaman COVID, zaman jerebu. So orang rasa, oh tak apalah, compare dengan kesihatan aku kena jerebu ni, aku lagi pentingkan duit nak makan. So value dia letak pada makan tu lagi penting daripada value untuk memiliki face mask. Okay, so kalau face mask harga 10 sen ke 1 sen ke, mungkinlah dia pakai. Sebab apa? Murah. So keinginan untuk membeli tu ada. Tapi disebabkan harga tu terlalu mahal, dia dah tak jadi nak beli. So harga ni akan menurun sampailah mencapai harga yang boleh terjual. Okay, ni kita belum terkawal lagi, tapi ni lah the curve of demand. Law of demand punya curve macam gini. Harga mahal akan menjadi murah bila kuantiti dia semakin banyak. Semakin banyak kuantiti, semakin murah lah harga suatu benda tu. So ni membawa kita kepada the law of supply. Okay, semakin tinggi harga, akan semakin banyak lambakan komoditi dekat dalam pasaran. Jom kita tanda sikit.
Semakin tinggi harga, semakin banyak lambakan komoditi dekat dalam pasaran. So, lambakan ni boleh jadi dalam dua bentuk. Satu adalah kerana barang tidak terjual. Satu lagi dengan meningkatkan keuntungan. Satu lagi lambakan ni terjadi bila supplier nak tingkatkan lagi keuntungan dengan peningkatan harga. Jadi dia tingkatkan lagi production. So, bila harga meningkat ni, dia akan promote growth pada company. Dia nak ambil keuntungan. Siapa-siapa buat bisnes, nak jual barang, mesti dia nak dapatkan keuntungan lebih. So, dekat sini korang akan tengok curve of supply, okay? Ni sebelum wabak lah. RM 0.80 sen. Okay, so supply ni dia based on revenue lah, okay? So, dekat sini 80 sen. Lepas tu, kuantiti dia pun sampai sini je. Sama macam tadi. Kuantiti dekat sini, kuantiti dekat sini. Tapi apa berlaku bila demand tu meningkat? Sekarang ni ramai orang nak guna face mask. Sampai sekarang harga RM2 per face mask. Yang ni selepas wabak. Selepas wabak. RM2 satu face mask. Okay, so RM2 mungkin lah dekat sini ni mungkin RM2 ringgit. Okay. Dan kalau korang tengok dekat bahagian kuantiti ni pun, dia meningkat seiring dengan harga. Sebab apa? Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi harga, semakin banyaklah sesebuah company pharmaceutical ataupun yang produce face mask ni akan produce lagi untuk fill in demand, untuk memenuhi permintaan. Dan bila benda tu terdesak, dia akan meningkat dengan lebih laju. Okay? So, nanti berkenaan kelajuan ataupun macam mana bila berlaku sesuatu demand yang terlalu tinggi, bila supply tak ada, harga naik mencanak-canak. Yang tu kita akan belajar dalam bab yang lain. Kita panggil sebagai compression. So, yang tu nanti kita akan cerita. Okay? So, ni faham dia meningkat keuntungan seiring dengan peningkatan harga untuk meningkatkan production. Okay? So, production ataupun penghasilan face mask tu meningkat disebabkan banyaknya demand pada face mask tu. Okay? Dan bila dia meningkatkan production, dia perlu guna lebih banyak pekerja ataupun mesin perlu running lagi banyak. Material kena ada lagi banyak. So, benda ni meningkatkan cost diorang. Jadi, benda ni memang akan naik harga lah. Sebab raw material apa semua tu nak dapat pun susah bila waktu-waktu yang genting tiba-tiba nak. So, benda tu akan bermain dengan price. Okay. So, kita go through lagi bawah. Okay. So, hubungan antara dua hukum ni, kedua-dua hukum bertindak balas sesama yang lain untuk mencapai equilibrium ataupun selari dengan keadaan market. So, dia nak cari harga yang paling optimum. Okay. Harga equilibrium atau harga seimbang adalah harga yang cukup untuk dijual, cukup untuk dibeli. Dibeli ataupun kita boleh bagi tahu buyer equal to seller. Okay. So, bila harga yang terlalu mahal, kita tulis tadi, contohlah dia bagi tahu harga face mask nak sekeping RM20. Orang kata tak apalah, mati kena COVID pun daripada mati ke buluh. So, makanan lebih penting daripada face mask. Nampak tak? Ingat tak tadi saya bagi tahu, demand dia adalah value benda apa cakap? Dia adalah value based price. Dia bergantung pada value. Ada orang dia lagi pentingkan makanan compare dengan kesihatan. Sebab COVID ni dia tak nampak depan mata dia. So dia kata, tak apalah, okey aku makan je lah dulu. Daripada aku lapar ke buluh, baiklah baiklah beli makanan kan. Compare dengan ni. So ada orang macam tu. Tapi ada orang pula dia pentingkan kesihatan dia, so dia boleh lagi membeli. Tapi law dia sama juga. Peningkatan harga akan menyebabkan hilang keinginan buyer, hilang keinginan untuk membeli. Okey. Dan bila harga equilibrium ni, dia adalah buyer persamaan seller. So dia akan tetapkan, bukan tetap lah kan, dia akan pergi dekat satu harga di mana
bila orang nak beli cukup dan jual habis. Kalau harga terlalu mahal, orang jual contoh RM20 satu face mask, orang tak nak beli. So benda tu akan jadi lambakan. Tadi kita bagi tahu lambakan boleh datang juga dengan keadaan barang tidak terjual. So barang tidak terjual ni akan hadir juga kos, iaitu kos penyimpanan dan kos tarikh luput. Mungkin face mask tu boleh tahan berapa lama je kalau simpan sebelum kena makan dengan anak-anak ke apa ke. Okay. So benda ni semua mempengaruhi. Jadi bila dia nak cari harga yang paling equilibrium, dia akan cari sampai sini lah. Okay. So di mana supply ni quantity ni, production quantity. Mungkinlah kita letak dalam rakyat Malaysia ada berapa orang, 30 juta mungkinlah kat sini dia buat 60 juta face mask. Okay. So kat sini ada 60 juta face mask, harga RM2. Macam tu. Okay. So dengan harga RM2 satu face mask ni, orang mampu beli. Orang kata penting juga aku nak pergi beli barang makanan untuk jaga keselamatan. Untuk aku masuk mall, nak masuk Tesco ke apa ke kan, kena pakai mask. Kalau tak, dia tak bagi masuk. So dia belilah juga sikit. Tapi kalau naik sampai RM20 ke RM30, mungkin orang akan tak apalah, aku duduk je lah kat rumah. Macam tu. Sebab dia value based price demand ni. Supply pula dia adalah cost based, ataupun dia berkaitan dengan revenue dengan cost. So dia akan meningkat macam inilah. Alright. So saya asyik ulang-ulang dia sama je kan. Law yang ketiga ni, kita nak cerita berkenaan demand dengan supply. Dia akan berinteraksi antara dua untuk mencapai harga equilibrium. Okay, harga yang paling seimbang. So harga seimbang sekarang RM2 contoh. So ni faktor luar. Faktor luar ni adalah keseimbangan kedua hukum. Jom kita tanda sikit. Okay, keseimbangan kedua hukum ini boleh diganggu. Okay, so So keseimbangan kedua hukum ni boleh diganggu dari faktor persekitaran. Faktor persekitaran seperti ekonomi semasa, geopolitik, ataupun macam wabak sekarang. Wabak sekarang kita panggil apa? Geopolitik bukan geopolitik. Fenomena alam, bukan. Malapetaka malapetaka. Okay. So hukum supply and demand yang keempat akan menyebabkan kekacauan dalam market yang telah mencapai harga seimbang. Dia menyebabkan kekacauan. Okay. So kekacauan ni kita panggil sebagai imbalance. Tadi yang law yang ketiga kita bercerita berkenaan keseimbangan ataupun balance. So dekat sini dia akan panggil imbalance. So apabila imbalance telah berlaku, price akan price akan bermula semula kitaran mencari harga harmoni yang baru. Dia akan cari semula harga seimbang, harga equilibrium yang baru. Okay, so macam mana benda tu boleh terjadi? Okay, so apa akan berlaku kita tengok dekat sini. Demand akan meningkat Demand akan meningkat. Dia buat curve macam bentuk U sikit. So supply akan terus supply. Dia akan increasekan lagi production dengan harga yang lebih tinggi. Okay. So contoh dekat sini harga RM5. Kuantiti dia tambah lagi. RM5. Kat sini mungkinlah jadi 120 million. Okay. So diorang nak tingkatkan lagi face mask punya production, dia mesti kena tambah lagi mesin, kena tambah lagi electricity. So cost meningkat. So dia terpaksa naikkan lagi harga. Dan disebabkan barang tu pun berkurang, supplier boleh main harga lagi dengan orang yang demand. Okay. So tu kalau terjadi senario satu lah. Apa terjadi kalau senario 2? So wabak dah berakhir, orang pun dah tak nak beli face mask, mahal nak mampus. Lepas tu apa jadi dengan price? Price akan drop. Kat sini ada 120 juga. 120 million. So dia tetap printing. Bukan printing lah, dia tetap buat produce face mask tu. Tapi tiba-tiba wabak dah habis. Dia produce dah banyak. So apa yang dia nak buat? Kembali semula harga. Contoh RM 80 sen, 0.80 sen. Dia kembali semula harga asal ataupun lagi murah untuk dia nak jual kan. Untuk dia make sure habis terjual.
Okay, so lambakan ni boleh terjadi dalam dua keadaan. Macam saya bagi tahu tadi, sebab barang tak terjual, sebab meningkatkan keuntungan. Okay, so dekat sini kita ada dua conclusion dia. Dia punya conclusion. No supply, price rally, atau harga naik lah. Harga naik. No buyer, ataupun tak ada demand, price drop, harga jatuh. Okay, so itulah external factor yang akan berlaku. So yang law 1, law 2, dia akan berinteraksi untuk mencapai harga equilibrium. Dan selepas mencapai harga equilibrium, sama ada external factor yang berlaku tu akan menyebabkan kenaikan harga ataupun penurunan harga. Okay, so dekat sini term rally ataupun kenaikan harga, drop persamaan harga jatuh atau penurunan harga, dan lagi satu base persamaan harga seimbang ataupun harga equilibrium. Dan lagi satu faktor luar tadi adalah imbalance. So ni adalah law 1, law 2, law 3. So ni pula adalah hukum umum pula, hukum 4. Okay, so ni lah the law of supply and demand. Okay, so ni lah teknik yang saya guna dekat dalam trading. Tapi hari ni kita cuma akan belajar teori dulu. So tu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye.